أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب يسر وتعطي والحمد لله رب العالمين. Hormati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para alim ulama, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari Jumaat ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari Jumaat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk sama-sama berada dalam masjid menunaikan kewajipan yang Allah fardukan ke atas kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari Jumaat ini diberi kelapangan untuk solat Jumaat. Tidak seperti mana hari-hari yang lalu terhad untuk hadir Jumaat. Tapi alhamdulillah pada hari ini diberikan keluasan, kelapangan, keluasan masjid. Oleh kerana zon kita alhamdulillah walaupun masih lagi zon jingga dan dah masuk ke hampir hijau, alhamdulillah kita dah selesai PKP dan masuk ke PKPB walaupun masih lagi dalam keadaan terhad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kelapangan kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan fardu Jumaat pada hari mulia ini. Sebelum hari menunaikan Jumaat, saya nak sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani Khalil sallallahu alaihi wasallam ma bisab'i bihubbi mathaqin wa an adnuwa minhum. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 7 perkara. Dulu saya dah baca dah satu bab, iaitu bihubbi mathaqin wa an adnuwa minhum, supaya kamu mencintai orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Kita digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni mendekatkan diri kita kepada orang-orang miskin. Jangan berlagak sombong, jangan riak, jangan takabur dengan apa yang kita miliki. Ini kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita rasa iri hati kepada orang yang dekat dengan orang miskin. Bila orang yang lebih dekat dengan orang miskin ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni bila dekat dengan orang miskin, beri bantuan ambil gambar pun orang deki. Boleh? Padahal ambil gambar tak salah. Kita nak beritahu bahawa kita telah menunaikan satu kewajipan. Bukan nak mengaibkan orang tu. Bukan nak aibkan orang yang terima. Tapi sebahagian daripadanya sebab kemudahan. Kadang-kadang ada juga bila kita orang bagi kat kita, kita tak bagi, tak ada gambar, tak ada bukti apa, orang kata pula. Dia kata ustaz ni bohong, tak bagi dia lah. Ini yang berlaku tuan. Kadang-kadang zaman lah, macam-macam, macam mana Ustaz Habib dah. Dia
Dia buat rakaman video apa semua pun orang kata juga. Nasib baik Allah Ta'ala hantar kepada kita ni ada satu orang yang boleh buat kerja sedemikian rupa. Kita tak boleh nak buat macam tu, tapi kita iri hati dengan orang yang buat macam tu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala tusa'ir hadzal kalinnasi wala tamshi fil ard marhar. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin mahbub. Dan janganlah kamu memalingkan wajah kamu. Janganlah kamu memalingkan wajah kami daripada mana? Daripada manusia. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi angkuh dan sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan berbangga diri. Allah peringatkan kepada kita, orang yang berjalan dalam keadaan sombong ni, orang yang memaling muka ni, iaitu tengok orang susah, tengok orang miskin, tak mau tolong. Paling muka tengok orang yang berpakaian buruk. Paling muka tak mau tengok kepada orang yang susah. Ini di antara benda yang Allah paling larang kepada kita. Kenapa? Jangan sekali-kali kita ni merasa sombong, riak atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berjalan belagak. Allah tak nilai harta kita. Allah tak nilai comel wajah kita, handsome kita. Zaman lah tak ada kira entan. Comel ke tak comel ke, harga dia 1000 muka. Nampak? Nak beritahu kepada kita tu, setakat tu sampai hingga Allah hina wajah kita. Nak sombong dekat mana? Tak ada. Sampai satu peringkat. Sebab apa? Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakbirin jabbar. Demikian Allah menguji hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenangnya. Akhirnya orang yang sombong dah berlagak berjalan atas muka bumi Allah SWT, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia lah pandai, dia rasa dia semua, dia seorang je boleh buat kerja. Dia seorang je. Yang semuanya betul. Orang yang sedemikian ini Allah akan menguji pintu hati mereka. Dan orang yang sedemikian ini tidak akan masuk syurga. Sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqalu darajatin min kabir. Dan tidak akan masuk syurga orang yang mendapat kesombongan di dalam hati mereka, walaupun sekecil biji sawi. Nak gambarkan kepada kita kehidupan dunia ni, jangan duk belagak. Kehidupan dunia ni jangan duk sombong. Kita kadang-kadang bila tak dapat kad semayang, kita bising ingat. Padahal keadaan itu adalah keadaan SOP yang diarahkan kepada kita. Yang diarahkan. Kita kadang-kadang mari siapa kat pintu pagar. Bila orang beritahu tak boleh masuk, minta maaf, ada kad saja boleh masuk. Oi, jangan main. Syarah panjang dia. Lebih panjang daripada khutbah Jumaat. Sebab apa? Dia balik sambung ke rumah. Sampai ke esok 2 hari lagi duk bising dalam WhatsApp group. Marahnya dia. Waktu saat tu. Padahal itu arahan yang kita dapat. Arahan yang diperolehi. Jawatan kuasa masjid diperolehi daripada mana? Daripada kerajaan yang berkuasa. Yang beri arahan kepada kita. Masjid tak boleh buka semua. Kena hanya sembahyang 50 orang. Oi, jangan main tuan. Waktu saat tu imam makin kuat. Nampak? Padahal itulah kesombongan dan keriakan kita. Subhanallah. Nak tengok orang tak, bukan soal semayang dia. Kadang-kadang orang yang semayang hebat. Bila mari dalam keadaan ujian macam ni, oh jangan. Dan dia naik syekh semacam. Subhanallah. Waktu saat ini. Sebab itulah kita ni kena lihat. Dalam kehidupan kita jangan duk sombong, jangan duk belagak. Nabi SAW bersabda, anzuru ila man huwa ashqala minkum wa la yanzuru illa man huwa faqahu. Fa innahu ajdaru an tazdaru an ni'matullahu alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, kerana yang demikian lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kamu. Nabi SAW melarang orang Muslim dia melihat orang yang lebih seronok di atas, orang kaya, orang yang berpakat, orang yang ada jawatan, orang yang ada gaji tinggi, orang yang ada kenderaan besar, orang yang ada rumah mewah dan sebagainya dalam kehidupan mereka atas dunia ni. Kita ni tengok orang ni, kita pun tak ada jadi. Macam-macam dia keluar. Bila tengok orang duduk atas ni tetap, kita rasa kita nak nikah dah. Bila kita nikah tak dapat, kita mula dengki. Mula kita rasa macam-macam. Bila kita rasa dia ni tak patut. Dia tak patut dia ada harta sedemikian. Dia tak patut ada kekayaan sedemikian. Kita rasa kita yang layak. Kita rasa kita yang layak. Tetapi tak, Allah Ta'ala atur siadah rezeki tu. Tapi kita kejar punya kejar tak dapat, akhirnya mula dia main.
Dia mai penyakit. Penyakit yang mari daripada hati jiwa manusia ni. Mukalah dia mari dendam, dia mari macam-macam, dia dengki. Maka dia pun mulalah nak menulis. Macam mana kita hari ni kita tengok, bila tengok orang besar kita kata apa dia, ini hak yang pakai kereta mewah ni penyakit jual dadah ni. Tokai dadah. Kita tak tahu dia kerja apa. Kita tak tahu dia berniaga jenis macam mana, rezeki dia mari ikut mana. Dah, kadang-kadang tentang rezeki ni kita benda-benda yang pelik. Benda yang pelik, rezeki ni pelik. Ya, ada berapa ramai orang yang kejar duit, dia tak dapat duit entah. Berapa ramai orang yang kejar kekayaan, dia tak dapat jadi kaya. Berapa ramai orang tentang kalau hari ni kalau kita nilai dengan masa, subhanallah, kalau korban demi masa nak jadi kaya, ramai orang jadi kaya. Sebab apa? Ada orang dia sanggup pukul 4 pagi turun daripada rumah nak pergi kerja. Pasal apa? Pasal nak cari duit. Pasal apa? Pasal nak jadi nak sara hidup kehidupan dia. Nak jadi senang. Kalau kita bayang orang keluar pukul 4 pagi, dia balik pukul 8 malam. Kadang-kadang subuh pun pakai jamak. Subuh pakai tak terus, jamak tak payah, pakai tak buat terus. Kadang-kadang balik maghrib dengan isyak pakai tak sembahyang. Ada. Tapi Allah tak beri kekayaan dekat dia. Dia puluh macam mana pun, walaupun lebih masa, lebih jam pun dah. Tapi rezeki dia sekat tu je. Tetapi jangan kita lupa, ada orang yang kejar duit tapi Allah Taala tak bagi duit, tapi Allah Taala bagi kepada dia kesihatan. Allah bagikan kepada dia nikmat yang luar biasa dalam rumah kita. Dah. Apa dia entan yang kita duk minta dengan Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan atas dunia. Kita nak hasanah. Hasanah, kebaikan yang Allah beri kepada kita, nikmat yang Allah bagi kepada kita ni bukan harta benda saja. Ada orang dia rasa, tuan-tuan, dia tak ada harta walau dia sihat, dia kata, ya Allah, pasal apalah Allah tak bagi harta dekat dia. Allah tak bagi harta dekat dia. Ada orang yang tuan-tuan, Allah bagi harta banyak tapi tak sihat. Allah bagi harta yang banyak tapi tak sihat. Pernah tuan-tuan jemaah pergi umrah dengan saya. Sampai di Mekah tuan-tuan, di hotel yang makan hebat, duduk tuan-tuan, Allah, hotel Swiss hebat lah. Kan? Tapi makan tuan-tuan, subhanallah, makan nasi kosong dengan air kosong saja. Makan punya hebat. Saya dengar mula-mula nak pergi tu, dia tanya apa? Dia kata syarikat travel ni, catering di Mekah dia apa dia? Dia tanya siap-siap. Maknanya, dia nak makan sedap rupanya di Mekah ni. Kita tahu dia orang kaya. Dia bayar dengan package yang mahal. Tapi bila sampai di hotel tu, last kali pergi makan, dia kata, dia ambil nasi putih dengan air kosong. Saya kata, pasal apa tuan tak makan dengan ni gulai ayam, ada apa semua, tuan tanya dengan syarikat apa, travel apa, dengan apa catering apa di Mekah. Tiba-tiba mari ke Mekah nasi kosong. Dia kata apa? Yang ni je saya boleh makan, Ustaz. Subhanallah. Ada orang yang sedemikian rupa. Sebab tu kita jangan duk belagak tuan, walaupun di rumah kita kan. Setakat tu je rezeki kita hari ni. Apa dia? Ikan kering. Alhamdulillah besar tu. Daripada orang yang makan nasi kosong. Subhanallah. Sebab apa? Ada sebahagian daripadanya kenapa? Allah tarik nikmat dia. Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat dia. Tapi Allah bagi ke dia apa dia? Yang dikatakan hasanah, kebaikan dunia yang Allah bagi dekat dia, dia boleh makan lagi. Daripada orang yang tak boleh makan langsung. Ada orang yang tak duduk di hospital, dia guna air je masuk. Subhanallah. Guna mesin untuk masuk air je. Masuk obat, masuk air. Masuk obat, masuk air. Makan apa dia tak boleh makan. Subhanallah. Maknanya nikmat lagi waktu tu. Hasanah, kebaikan kita masih ada. Kita masih ada kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan apa? Kita boleh minum air kosong, boleh makan nasi. Subhanallah. Ni kata hasanah dunia. Ada orang yang Allah bagi hasanah atas dunia ni, Allah bagi apa? Allah bagi isteri. Isteri yang pengasih. Allah bagi isteri yang penyayang. Subhanallah. Ada orang tentang Allah Ta'ala bagi dia hasanah kepada dia. Dia bahagia dengan isteri dia. Walaupun isteri dia tak ada anak. Walaupun isteri dia tak boleh lahirkan anak zuriat dekat dia. Tapi Allah bagi satu hasanah, iaitu isteri yang baik dekat dia. Ada orang yang Allah bagi hasanahnya, Allah bagi anak yang ramai. Allah bagi anak. Tak, walaupun tak ada harta. Walaupun tak ada harta. Saya pernah pergi ke satu tempat di Baling ni, kawasan pedalaman. Dia ni rumah subhanallah susah sangat. Naik atas rumah dia, tika mengkuang dia ada. Kursi-kursi apa tak ada. TV apa pun tak ada. Kosong dalam rumah dia, cuma tika. Dia apa tika? Dia kata, Ustaz, rumah saya ni tikanya lah ada tika mengkuang ni. Saya kata, Alhamdulillah, nikmat dia duduk atas tika mengkuang. Saya tanya dia, pakcik anak berapa orang? Tak ramai, dia kata sikit lah. Saya ulang, dia cakap benda lain pula. Lepas tu lama saya tanya balik, pakcik anak berapa orang? Dia tak jawab soalan saya, dia pusing balik. Lama.
Saya dekat nak balik, saya pun tanya pakcik satu lagi jawab soalan saya, pakcik tak pernah jawab lagi daripada tadi awal. Anak pakcik berapa ramai? Tak ramai, dia kata. Saya adalah lebih kurang 15 orang. Allahu Akbar. Adalah lebih kurang 15 orang. Sebab selama saya duduk rumah dia tu seorang, saya tak tengok budak. Saya pun tanya, anak-anak pakcik duduk di mana? Duduk di Kuala Lumpur, ada 10 orang. Ya Allah, 10 orang duduk di Kuala Lumpur. Dia bilang tempat daerah Kuala Lumpur tu semua ada. Dia sebut Kelang ada seorang. Dia sebut Bangi ada. Dia sebut ke Kajang ada. Dia sebut je apa dia, ada semua. Subhanallah. Masya Allah. Saya pernah sampai tempat ceramah di satu tempat di Petaling Jaya. Anak dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz pergi rumah ayah saya," itu dia kata. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Adik-beradik dia ada 15 orang. Dia tu hak 5 lagi tiap-tiap negeri ada. Terengganu ada, Kelantan ada. Nak tengok, semua pakat makan gaji. Subhanallah. Padahal rumah dia masya-Allah. Kan? Dia kata apa? Dia kata ayah saya ni memang susah sikit. Saya daripada dulu, daripada kecil memang tak pernah tengok TV ni tak. Sampai habis mengaji dah boleh dapat gaji sendiri, duduk rumah sendiri baru boleh beli TV. Di rumah saya sampai ke sudah. Saya bagi duit, ayah saya tak mau duit, dia kata. Ayah saya tak mau duit. Dia nak apa dia? Yang dia nak perhatian. Ini sifat seorang ibu dan seorang bapa, ya, apa yang dikatakan hasanah, kebaikan, nikmat yang Allah bagi kepada kita. Subhanallah. Sebab tu Allah bagi anak walaupun tak ramai, alhamdulillah ada. Dah. Kita nak apa dia? Yang kita nak, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita minta supaya Allah bagikan, Allah kurniakan kepada kita zuriat yang baik. Zuriat yang yang menenangkan hati kita, yang mendamaikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Hasanah dunia dan hasanah akhirat yang kita nak ni tuan-tuan. Inilah hasanah yang Allah bagi kepada kita. Nikmat hasanah tetap boleh mari sembahyang, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang ada sampai sebulan, Pak Jumaat dia tak boleh mari Jumaat lagi. Pak Jumaat dia tak boleh mari Jumaat. Tak, kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Waktu tu malaikat tulis kita hari ni tak boleh mari. Nak macam mana? Tak sampai giliran kita dapatkan. Dah barak. Dah ada pula kadang-kadang mari batuk pula, tak boleh mari juga. Ada sesama pula tak boleh nak mari juga. Sebab apa? Kerana keadaan yang kita duduk dalam suasana ni. Ni pun ada masalah tertentu yang menyebabkan terpaksa, yang menghalangkan kita terpaksa daripada menunaikan kewajipan tu. Tapi ada kewajipan kita duduk di rumah. Subhanallah. Mana lepas kita daripada jemaat. Subhanallah. Para ulama ni dia kaji ke semua dah. Bukan dia buat seorang pendapat dah. Bukan Dr. Nur Hisham seorang buat pendapat dah. Dia kaji ke semua ada. Semua. Daripada A sampai ke Z. Kita masuk mesyuarat tu semua ada. Masuk alas kita tak nak kena mengena pun dengan kesihatan COVID ni. Tapi ada juga. Alas kita pun ada. JKA pun ada sampai pekat macam tu. Sebab apa ada kaitan dengan JKA? Nak orang blok jalan, nak tutup jalan. JKA nak kena ambil tahu. Ni jalan ni kita tutup. Maka peluang dia bagi jalan. Nampak tak? Nampak ni dalam mesyuarat COVID tak bukan kata orang Kementerian Kesihatan dengan apa bagi agama saja. Semua jabatan ada. Semua jabatan, semua terlibat. Alam sekitarnya ada. Sebab tu dia ambil tahu semua. Ada kaitan begini. Subhanallah. Kita tak sabar. Kita nak tengok angka naik turun. Kita kata ni semua buat ramalan. Dah. Pasal apa tak buat statistik yang betul? Pasal apa tak masuk alamat rumah orang yang kena COVID? Bayangkan kalau kita kena, tiba-tiba satu taman orang tahu kita yang kena. Cuba kita bayangkan. Anak kita nak keluar rumah, orang kata, jangan duduk kawan dengan anak kawan tu. Sudah kita kentan. Anak kita berpelik lain macam, tuan-tuan. Akhirnya jadi fitnah dalam masyarakat. Ni tuan-tuan, orang buat elok dah. Dia buat kajian elok dah. Sebab apa tuan? Kadang-kadang kita rasa keelokan dan kebaikan yang orang buat, kita rasa apa? Kita rasa benda tu teruk. Menyeksakan kita. Itulah kebodohan kita. Kata seorang saya ambil pendapat tadi, apa dia? Apabila Dr. Fazilah Kamsah dia sebut dalam TV tadi. Dia kata apa? Salah satu di antara sifat manusia yang kita boleh tengok kepada orang cerdik ataupun bodoh, tengok apa dia? Tengok apabila orang buat satu kebaikan kepada kita, terasa benda tu meremehkan kita. Itulah kebodohan kita. Jangan main. Itu kebaikan kita, kebaikan ummah, kebaikan untuk semua orang. Dia nak jaga kita, nak jaga ke semua. Bukan dia nak halang mari sembahyang dah. Cuba kita tanya kita, kenapa Jumaat saja yang kita pentingkan, padahal ke-fardhu lain kita tak pentingkan? Kenapa Jumaat saja yang kita pulun sangat nak mari, terbaik waktu jaring fardhu ain, kuliah fardhu ain kita tak peduli pun. Subhanallah. Kenapa adakah kita rasa Jumaat itulah satu tuntutan yang besar? Subhanallah. Ni semua kita kena fikir dan kena kaji. Inilah tarbiyah daripada Allah secara langsung. Allah bagi tarbiyah secara langsung.
Subhanallah. Bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi tarbiyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan segala kekurangan. Duduk di padang pasir yang kering kontang. Dalam keadaan panasnya, dalam keadaan berbagai-bagai ujian, peperangan dan sebagainya. Itu adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak bertakkan kita di manakah martabat kita. Subhanallah. Sebab itulah kita jangan pandang kepada kehidupan manusia yang di atas. Kita kena tengok manusia yang di bawah daripada kita. Kena tengok ni. Kalau ada lagi orang yang susah. Kalau kita susah tuan, setakat mana kesusahan kita, tapi ada lagi orang di bawah sana lebih susah daripada kita. Ada lagi. Subhanallah. Macam mana semalam kita terima satu mesej, apa dia? Seorang ibu tunggal, anak 3 orang. Sampai ngeperingkat dia terpaksa pergi pinjam beras di satu kedai. Ahlinya kedai tu kata apa? Kau ni dah hutang dengan aku, beras ni banyak dah, tak bayar lagi ni. Ni nak bagi ambil lagi 5 kilo. Agak-agak bila nak bayar? Subhanallah. Tiba-tiba seorang hamba Allah ni terdengar. Tuan kedai kata macam tu, dia pun tanya. Dia tengok kakak tu keluar dengan tangan kosong. Sebab apa tuan kedai tak bagi dah ambil barang dekat dia. Dia terdengar saja, padahal dia nak, kebetulan Allah Ta'ala hantar dia tu waktu apa? Dia nak pergi beli roti. Subhanallah. Dia nak pergi beli roti. Tiba-tiba dia tengah beli roti, dia terdengar tuan kedai tu kata kat kakak ni, dia kata apa? Kau ni dah lama dah, banyak mana dah beras kau ambil, barang-barang kau ambil dekat aku, tak bayar lagi ni. Bila kau nak bayar? Dia beletak macam-macam dah kat kawan tu. Jadi perempuan ni pun jalanlah keluar daripada kedai. Lelaki ni letak balik roti, start motor pergi dekat perempuan tu, tanya dia, kenapa kakak? Kenapa saya dengar tadi kakak berbual dengan tuan kedai tu, tuan kedai marah. Saya nak tanya kakak pasal apa masalah, cuba cerita. Dia kata, tak, saya cuma nak pergi beli beras. Sebab di rumah saya tak ada apa dah. Anak saya ada 3 orang kat rumah. Lepas tu abang ni kata, ya Allah, kakak duduk kat mana? Dia pun cerita dekat mana tempat dia duduk. Tak apa kakak, saya pergi hantar beras. Abang ni patah balik pergi satu kedai lain. Pergi beli beras, beli barang-barang apa semua, pergi rumah dia. Subhanallah. Bila sampai di rumah dia, tak tahu rumah dia duduk di mana. Dalam satu kandang ayam. Reban ayam. Reban ayam yang hanya ditutup dengan zin. Reban ayam tertinggal. Semalam baru saya cakap dengan Ustaz Abilah, insyaAllah minggu depan, 2-3 hari lagi dia akan patah balik. Sebab semalam dia ada di Kedah, dia dah balik ke KL. Entah, cuba bayangkan dalam keadaan itu. Berarti ada lagi orang yang memerlukannya. Apakah dia lepas pandang? Dah. Ada kadang-kadang orang kata, subhanallah, bila dia duduk di rumah taman, tak lepas bayar. Bil elektrik tak bayar. Orang mai potong. Malu kepada masyarakat, lari keluar. Tak perasan dah tempat kita ni ada orang duduk dalam kontena ditinggalkan. Tempat kawasan kita. Kontena yang ditinggalkan dalam satu projek perumahan. Kosong. Tapi ada penghuni di dalam tu. Yang kita pun tak sangka ada penghuni dalam kawasan tu. Subhanallah. Berarti kita lepas pandang. Kita jangan ada kesalah jabat zakat apa semua. Dia pun tak dapat maklumat tu. Subhanallah. Sebab tu kita dalam Korea kita ni kalau ada sedemikian lupa, tolong lapor kepada kita. Lapor. Kita ada Ustaz Nasaruddin ni, pengurusi lujnah tarbiyah, lujnah kebajikan. Pengurusi lujnah kebajikan. Dia akan menyusuri, cari orang yang bermasalah kehidupan ni, jumpa dengan Ustaz Nasaruddin, insya-Allah. Kita akan bantu setakat mana yang ada. InsyaAllah setakat ni kita sampaikan. Macam-macam kita sampai dah. Bantuan-bantuan yang sepatutnya sampai kepada anak Korea kita. Subhanallah. Ini yang kita perlu. Kenapa ada sedemikian? Kenapa ada lagi orang yang memerlukan demikian rupa? Ada lagi orang yang susah. Sebab apa? Sebab inilah yang kita sebut tadi. Antara yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita ambil peluang buat kebajikan. Allah bagi pandang dekat kita sebab apa? Sebab Allah bagi peluang kita buat amal, buat ibadah. Jangan ada salah jabat zakat, jangan salah JKM. Kita kena faham letak. Kadang-kadang tu tak bukan dia tak sampai. Kadang-kadang bantuan tak cukup sampai dekat dia. Sampai dia pun dapat. Ada yang dapat 200 bulan, 300 bulan. Tapi setakat tu ya. Takkan nak duduk rumah taman yang sewa hanya 500 sampai 500. Ada kawasan kita ni sampai hingga tak mampu nak bayar sewa rumah. Subhanallah. Ada yang tak mampu sewa rumah. Sampai hingga elektrik terpaksa kena potong, air kena potong. Cuba bayangkan. Tak boleh kita sebut di mana, tapi nak ceritanya ini keadaan yang berlaku. Sebab apa? Indah suasana. Kenapa demikian? Inilah agama. Ya, di antaranya yang nak jadikan kita ni
golongan yang nak mendapat mardatillah, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar kat kita sebab apa? Beri peluang kat kita buat ibadah. Beri peluang kita supaya apa? Sebab kebajikan. Subhanallah. Ni sebab tu kita ni dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Melihat golongan-golongan yang kaya raya. Golongan yang Allah Taala bagi nikmat dekat dia hebat. Tapi golongan-golongan inilah yang paling mulia. Kerana apa? Kerana mereka pandang di bawah, mereka akan lemparkan harta mereka ke bawah. Subhanallah. Mereka akan limpahkan harta mereka untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan anggap kaya baru kita nak buat kebajikan. Dah. Kalau kita tunggu sampai bila hentan. Dalam kuliah saya di sini ada satu kitab yang saya bacakan tentang satu penyakit jiwa manusia, dia panggil apa? Al-futur. Golongan-golongan yang melengah-lengahkan dalam kerja ibadah. Golongan-golongan yang melengah-lengahkan untuk buat kebajikan. Subhanallah. Golongan-golongan yang macam mana? Yang melengah-lengahkan nak buat satu benda pahala. Macam mana hari ni? Bila sampai Covid ni, sampai hingga Masjidil Haram pun ditutup. Sampai kita ke Mekah pun susah. Entah, waktu saat ni barulah orang mengeluh. Bila dengar saja kerajaan Arab Saudi kata, umur yang 50 tahun ke atas tidak boleh datang lagi ke Mekah. Ada yang telefon kat saya, Ustaz, agak-agak makcik tak boleh pergi ke Mekah ni. Kata makcik umur berapa sekarang ni? Dah 70 dah. Wallahu'alam lah makcik, saya tak mahu kata apa lah. Sebab sekarang ni dalam keadaan Covid, bukan kata tempat kita je, seluruh dunia. Itulah makcik tengok dalam berita dia kata, sampai hingga Arab Saudi tutup ke semua, tak boleh nak pergi umrah, haji, tak boleh nak pergi. Subhanallah. Lantan. Kadang-kadang kita, Allahu Akbar. Seronok tuan-tuan bila dapat air sinar. Bila dengar air sinar dibuka, Allahu Akbar. Sampai lalu kalau kita nak paling kat kita tak berani dah. Ada yang berjanji dengan kita, Ustaz, nanti insyaAllah saya dapat duit ni, saya akan bagi di rumah sumbangan untuk masjid, Ustaz. Dia dapat air sinar, dia paling ke lain lah. Tapi bukan kita nak marah dekat dia pasal dapat air sinar tu, dah. Tapi inilah keadaan dia. Berapa ramai tuan-tuan kadang-kadang bila waktu saat kita sempit, kita rasa nak dapat barakah, tuan-tuan, kita pemula. Kita pun kata, Ya Allah, kalau kau bagi nikmat kepada aku rezeki, Ya Allah, aku nak letak dah tabung buat masjid tu. Kan? Waktu saat kita susah, waktu saat kita sempit, kurang duit, kita kata apa? Ya Allah, kalau kau tambahlah duit kat aku, Ya Allah, bagi rezeki kat aku, Ya Allah, insya-Allah aku akan letak dah tabung masjid. Tiba pun Allah dapat bagi serentak penuh poket, lupa tuan. Terlupa nak letak dah tabung. Tak nampak dandan tabung masjid tu. Pasal apa? Bila ada duit tak main dalam masjid. Bila ada duit dia tak main dalam masjid. Nampak apa dia? Nampak tu. Apa nama? Pulau Pangkor. Nampak apa tuan? Nampaklah Pulau Langkawi. Nampaklah. Nampaklah apa dia? Karabi. Ni kata hikmah tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dengan tarbiyah inilah Allah berikan ganjaran kepada kita, insya-Allah. Dengan tarbiyah Allah Taala bagi ni, Allah beri ganjaran apa? Untuk peluang cari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah saya cukup sekadar dulu tazkirah saya pada tengah hari ini, dan insya-Allah kita sambung balik tazkirah tu ke depan, insya-Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maklumat semua, alhamdulillah, tapak masjid kita sekarang ni kita dah ada satu kabin yang kita letak situ sebagai pejabat pengurusan tapak masjid, dan insya-Allah bulan 3 ni, kalau tak silap saya, insya-Allah bulan 3 ni akan sampailah tanah sebanyak 600 lori yang telah disumbangkan daripada tapak masjid high-tech yang telah diberikan kepada kita. Dan insya-Allah segala pengurusan tapak itu akan dilaksanakan oleh pihak pemaju Bandar Permata Lunas. Dan insya-Allah kita yang pentingnya, walaupun tapak tu naik sampai taraf tu, tapi duit kita masih belum cukup lagi, banyak lagi kita perlukan. Dah setakat ni sikit sangat. Baru kita tak sampai 20% pun lagi. Jadi kita merayulah supaya sama-sama kita mempercepatkan pembinaan masjid ni dengan apa? Sama-sama kita impakkan harta kita. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan setiap kali kita buka tabung tu, alhamdulillah, sampai 10,000 ke atas lah, alhamdulillah. Dan kutipan kita ni setakat ni masih belum sampai 1 juta lagi. Masih belum sampai 1 juta lagi. Dan projek kita insya-Allah keseluruhannya adalah 8 juta kita perlukan untuk pembinaan masjid ni. Dan insya-Allah, dan saya sekali lagi memperingatkanlah pada waktu saat musim kemarau yang kita sedang alami sekarang ini, supaya berhati-hati dengan elektrik, dengan api.
Sebab sekejap akhir ni saya tengok dalam minggu ni saja banyak kebakaran yang berlaku. Di Kulim saja 3 rumah di Junjung pada 3 hari lepas. Ada semalam 1 kes lagi. Jadi insya-Allah kita minta berhati-hati. Dan pertama sekali yang bakar sampah. Yang bakar sampah jangan tinggal. Macam malam tadi dia pergi bakar sampah tepi hutan. Dah hutan tu kering. Kebetulan saya balik kuliah lalu kat situ. Api dah marak dah. Nasib baik, tapi tak besar lagi lah. Dah lah pergi tibai kata pukul dengan ni kan, lepas tu simbah air sikit. Nasib baik ada air kawasan tu juga. Ni jadi kita minta supaya berhati-hatilah dalam keadaan cuaca kering yang melanda kawasan kita ni, di negara kita ni khususnya. Jadi kita sama-sama jaga, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang akhir sekali, insya-Allah kita doakan, mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya COVID-19 ini akan jauh daripada kita, jauh daripada negeri kita, negara kita khususnya. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama menggunakan ruang yang ada, umur yang ada ni untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu taala. Sama-sama kita mengisi ilmu-ilmu untuk mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu taala dan barakah daripada Allah Subhanahu taala. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi insya-Allah pada hari ini khatib kita dan imam yang akan disampaikan oleh Ustaz Nasaruddin, pengurusi Lujnah Kebajikan, Biro Kebajikan Korea, dan juga selepas sembahyang Jumaat macam biasa kita teruskan sembahyang hajat macam biasa. Sudah sembahyang Jumaat, saya minta tolonglah kan semua yang ada jemaah yang dalam masjid ni ambillah bahagian. Dan sebab apa? Covid ni bukan untuk orang lain, bahkan kita sama pun terlibat juga. Jadi insya-Allah kita ambillah peluang sama-sama untuk kita menunaikan solat hajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungkan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dan negara kita ni daripada wabak Covid ni, insya-Allah mudah-mudahan. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa silap kata yang baik daripada Allah SWT. Ya lemah dan kuat kelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini untuk junjungan besar Nabi SAW, isteri baginda, para sahabat baginda, para salafus salih, guru-guru mursyid, para pejuang-pejuang Islam, khusus untuk ibu dan ayah kita, muslimin dan muslimat, semua dan amat juga yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina kama rabbana sirran wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang mentadbirkan seluruh semesta alamin, ya Allah. Engkau menghidupkan kami dan mematikan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan segala kebaikan dan keburukan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, dengan tangan kepadamu sebagai hamba yang berdosa ini, ya Allah, hamba yang lemah ini, ya Allah. Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa ibu bapa kami, anak isteri kami dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun telah mati, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Kau lindungilah kami, negeri kami, negara kami ini daripada Covid, ya Allah. Kau angkatlahnya, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, Engkau yang telah mengizinkannya, ya Allah, dan Engkau telah menentukan segala pentadbiran bumi ini, ya Allah. Mungkin ada di hikmah di sebaliknya, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, tetapi janganlah Kau pikulkan beban ini kepada bahu-bahu kami, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak sanggup menanggungnya, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau angkatlah COVID-19 ini, ya Allah. Kau hapuskanlah daripada masyarakat kami ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami peluang dan peluang untuk kami beribadah dan berbakti kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang dan peluang kepada anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berilah peluang kepada anak-anak kami bersekolah, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid dan surau-surau-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, jauhkanlah kami daripada maksiat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada dosa diri kami dan zahir dan batin ini, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada dosa-dosa hati kami, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau rapatkanlah ukhuwah kami, ya Allah. Jadikanlah ukhuwah yang paling mulia untuk membangunkan agama-Mu, ya Allah. Rabbana zalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.